Assalamualaikum. Saya Nur Auni Wardina binti Muhammad Sarizi, kelas 4 Bijaksana, SMK PPP Tun Razak. Saya nak membentangkan tentang tajuk bab 3 kegravitian, which is 3.1 Hukum Kegravitian. Hukum Kegravitian Semester Newton. Pada 1667, saintis Isaac Newton telah memperhatikan buah apel yang jatuh secara tegak ke bumi dan gerakan bulan mengelilingi bumi. Beliau menyimpulkan suatu daya tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah apel tetapi juga antara bumi dengan bulan. Daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Dekat sini saya ada sertakan gambar daripada buku teks. Yang gambar first ni dia tunjuk matahari dan daya graviti antara matahari dengan bumi. Yang kedua dia tunjuk gambar bulan dan bumi, daya graviti antara matahari dengan bulan, dan last sekali daya graviti antara bumi dengan bulan. Pada tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Iaitu daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jasad iaitu F berkadar terus dengan M1 dan M2. Yang kedua pula, daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut iaitu F berkadar terus 1/R kuasa 2. Hukum kegravitian semesta. F berkadar terus dengan M1 dan M2. F berkadar terus dengan 1/R kuasa 2 dan dia terbentuklah F berkadar terus M kuasa M1 dan M kuasa 2 per R kuasa 2. Hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Dekat sini dia ada sertakan F2 ialah daya graviti antara dua jasad, M1 ialah jisim jasad pertama, M2 jisim jasad kedua, R pula jarak di antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua. G besar ni dia pemalar kegravitian. G ni number yang disertakan dalam ni dia tetap. So kalau kita nak kira apa-apa, memang yang ni je lah nombor dia, tak ada dah nombor yang lain. Okay, next. Kesan jisim dan jarak di antara dua jasad pegun di bumi ke atas daya graviti. Dekat sini dia ada kasih gambar. Semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. Okey, yang kedua ni pula, daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad bertambah. Okey, F1 besar daripada F2. Menghubung kait pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian semesta G. Menurut hukum gerakan Newton kedua ni, daya graviti boleh diungkapkan sebagai F sama dengan mg. Daripada hukum kegravitian semesta Newton, daya graviti diungkapkan sebagai F G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okey, ni contoh graf dia. Lakaran graf bagi variasi nilai pecutan graviti G dan jarak
graviti G dan jarak R dari pusat bumi. Nilai G adalah berkadar terus dengan jarak daripada pusat bumi bagi kedudukan R kecil daripada R kecil lebih kecil daripada R besar. Nilai G adalah berkadar songsan dengan kuasa dua jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R besar dan sama R kecil besar dan sama dari R besar. Okay, so dekat sini boleh tengok ada gambar ni. Gambar graf, lakaran graf. Sebuah satelit pada ketinggian H dari permukaan bumi, R merupakan jejari bumi dan R ialah jarak satelit itu dari pusat bumi, iaitu jejari orbit. Okay, so dalam gambar ni dia tunjuk ada satelit dan bumi. Ni gambar ni dia tunjuk sebuah satelit pada ketinggian H dari permukaan bumi. Okay, so dikedudukan dengan ketinggian H dari permukaan bumi, jarak dari pusat bumi ialah R, sama dengan R besar tambah H. R besar tambah H. Okay, so dengan itu pecutan graviti dia ialah G kecil sama dengan GM bahagi R tambah H kuasa 2. Okay, so yang kedua ni pula, di permukaan bumi ketinggian H sama dengan kosong. Maka R ialah jejari bumi R besar. R kecil tu sama dengan jejari bumi R besar. Pecutan graviti di permukaan bumi, G sama dengan G besar darab M besar bahagi dengan R kuasa 2. M ialah jisim bumi. Kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti. So, daya graviti ni merupakan daya semesta. Rumus G yang kita bincangkan dekat slide sebelum tadi, dia boleh guna untuk hitung pecutan graviti di permukaan jasad lain seperti planet, bulan dan matahari. Okay, so apabila nilai pecutan graviti di permukaan sebuah planet diketahui, magnitud daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek di permukaan planet boleh dihitung. So, kiranya permukaan planet ni dia boleh kira lah. Pengetahuan mengenai nilai pecutan graviti memainkan peranan yang penting dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan kehidupan. Jasad yang sedang memusat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Halaju jasad ni dia berbeza. Apabila satu jasad bergerak dalam bulatan dan laju seragam, jasad tersebut dikatakan melakukan gerakan membulat seragam. So boleh tengok dalam slide ni dia ada gambar bumi, lepas tu dengan satelit. Gambar ni dia satelit tengah buat gerakan membulat. Kalau boleh tengok ada garisan putus-putus ni, dia tengah bergerak. Satelit tengah bergerak. Apabila suatu jasad diputar pada laju seragam tertentu sehingga benar menjadi hamper mengufuk, kesan daya graviti ke atas gerakan membulat jasad itu boleh diabaikan. Okay, so dekat sini kita sertakan dengan formula. F besar tu sama dengan daya memusat. Macam biasa, M sama dengan jisim, V sama dengan laju linear dan R jejari bulatan. Okay, benda ni, rumus ni penting lah kalau kita nak kira ke apa-apa. So, kita kena ingat rumus ni. Ni, laju linear merujuk kepada laju jasad pada suatu ketika tertentu semasa jasad membuat gerakan membulat. Okay, so dekat dalam gambar ni dia ada tunjuk pusat bulatan apa semua tu yang T, V. Lepas tu T sama dengan tegangan benang, V tu sama dengan laju linear. Yang mana kuning ni pemberat berslot. Ni kiranya macam
contoh dia lah. Macam tu. Tegangan benang sebagai daya pemusat. Okay, ni ramalan Isaac Newton. Ramalan Isaac Newton ni menjadi kenyataan pada masa kini dengan begitu banyak satelit buatan Malaysia mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujuan roket. So, satelit-satelit ni sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke arah pusat bumi. Okay, so dekat dalam slide ni ada gambar daripada buku teks dengan membanding rumus untuk daya F sama dengan MA dan rumus untuk daya memusat iaitu F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Kita peroleh percutan memusat A sama dengan V kuasa 2 bahagi R iaitu V tu laju linear satelit dan R tu pula jejari orbit satelit. So rumus ni memang penting sangat untuk membantu kita untuk kira dan kita kena ingat rumus ni. Nanti kalau dalam exam nanti kalau kita ingat nanti susah lah. So kita kena ingat. Ni rajah ni dia menunjukkan rumus dan data yang digunakan untuk menghitung jisim bumi dan matahari. Okay, so rumus yang digunakan untuk menentukan jisim bumi atau matahari ialah M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi GT kuasa 2. Data yang diperlukan untuk menghitung jisim bumi ialah jejari orbit mana-mana satelit atau bulan dan tempoh peredaran. Data yang diperlukan untuk menghitung jisim matahari ialah jejari orbit mana-mana planet dan juga tempoh peredaran planet. Itulah pembincangan kita. Terima kasih.